Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan KA20 akan membentangkan FYP kami yang bertajuk Kajian Tingkah Laku Pemanduan dan Penggunaan Telefon Pintar di kalangan pelajar universiti. Seperti yang kita ketahui, setiap pemandu di negara kita mestilah mematuhi garis panduan keselamatan jalan raya yang telah ditetapkan oleh undang-undang di negara kita. Namun begitu, tidak dapat kita nafikan bahawa penggunaan telefon pintar semasa memandu sering dilakukan oleh generasi muda pada masa kini, sama ada untuk menjawab panggilan, untuk mencari arah menggunakan GPS maupun untuk bermain media sosial. Namun begitu, tidak dapat kita nafikan bahawa semasa memandu, ia amat sukar untuk melakukan pelbagai tugas dalam satu masa kerana memandu memerlukan fokus yang tinggi pada pemandu. Terdapat 3 penyertaan masalah dalam projek FYP kami. Yang pertama antaranya adalah pemandu kini gemar melakukan sikap menjawab panggilan telefon semasa memandu dan mengambil mudah dengan undang-undang kecil semasa di jalan raya. Yang kedua pula ialah adakah ia selamat ataupun mengundang kepada kecelakaan. Yang ketiga ialah adakah ketagihan kepada internet dan penggunaan telefon bimbit dan media sosial mengundang kepada kemalangan semasa memandu. Seterusnya saya akan menyambung tentang objektif kajian kami. Yang terdapat 2 objektif kajian kami. Yang pertama adalah untuk menganalisis tingkah laku pemandu dan kekerapan menggunakan telefon pintar semasa memandu. Yang kedua pula ialah untuk mengenal pasti tahap kesedaran penggunaan telefon pintar ketika memandu di kalangan pelajar universiti. Penyelidik telah melakukan kajian lapangan untuk membuat pemerhatian sendiri terhadap pengguna jalan raya dari laluan UIA Paguh ke UTHM Paguh Johor. Penyelidik telah menganalisis terhadap pemandu yang memandu sambil menggunakan telefon pintar dan had aju kenderaan telah diambil menggunakan laser speed gun. Senarai semak turut dilakukan untuk memudahkan lagi proses kajian dan sebanyak 200 kenderaan telah disyarab. 50 orang pelajar UTHM Paguh telah ditemu bual untuk menganalisis tahap kesedaran mereka mengenai penggunaan telefon pintar semasa memandu. Bagi bab 2 iaitu kajian literatur, terdapat 16 kajian literatur dan sebanyak 29 jumlah keseluruhan rujukan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi. Untuk bagi cara ta'alir, pada kami membuat kajian ini, pada mulanya kami mengumpul maklumat. Seterusnya, apabila kami sudah mengumpul maklumat, kami mencari sumber maklumat tersebut daripada jurnal ataupun artikel. Dan kami juga mengumpul maklumat daripada mengenal pasti kawasan kajian kami, tempat kami mencerap data dan mengambil data untuk membuat analisis. Tempat-tempat yang kami ingin tempat kawasan kajian kami adalah dari arah UIA Paguh ke UTHM Paguh dan juga dari arah UTHM Paguh ke UIA Paguh. Seterusnya apabila kami sudah mengumpul maklumat, kami membuat menganalisis maklumat secara terperinci dan seterusnya kami akan membuat secara pengenalan introduction mengenai projek kami. Seterusnya pengenalan yang kami buat itu kami akan pecah kepada 2, iaitu objektif kajian kami dan skop kajian kami. Seterusnya kami akan mencari jurnal-jurnal dan artikel untuk membuat kajian literatur berdasarkan pemahaman kami dan ilmu pengetahuan kami. Dan seterusnya kami akan membuat metodologi. Seterusnya metodologi kami akan membuat secara pemerhatian dan temu bual untuk pengambilan data kami, iaitu kami akan mengambil data secara laju kenderaan dan kami akan menggunakan alatan iaitu laser speed gun untuk mencerap data. Seterusnya kami akan menganalisis data, iaitu kami akan menggunakan Microsoft Excel untuk perisian data dan untuk memproseskan data. Kami menggunakan Microsoft Excel kerana untuk kami mencari mencari kekerapan bilangan individu yang menggunakan telefon bimbit ataupun tidak. Seterusnya
setelah kami membuat pemerhatian dan temubual secara pengambilan data, kami juga akan menganalisis semula data tersebut dan akhir sekali kami akan membuat kesimpulan secara terperinci dan cadangan kami untuk menambahbaikan tentang projek FYP kami, dan setelah itu tamat sudah kami punya projek pada 2 semester. Bagi bab 3 iaitu metodologi kajian, untuk pengumpulan data terdapat 3 kaedah iaitu pemerhatian, temubual dan latar kelajuan. Yang pertama, untuk pemerhatian telah dijalankan bagi memilih lokasi kajian, mengenal pasti jantina pemandu dan kelas kenderaan yang melalui kawasan kajian. Yang ketiga, pemerhatian kelajuan setempat akan dilakukan bukan pada waktu puncak. Untuk temubual, menemubual 50 orang pelajar UTHM Paguh untuk mendengar pendapat mereka mengenai penggunaan telefon pintar semasa memandu. Dijalankan sekitar 5 hingga 10 minit bagi setiap responden, dan responden akan menjawab soalan yang sama supaya maklumat yang diperolehi adalah selaras. Bagi data kelajuan pula, menggunakan laser speed gun. Laser speed gun menggunakan cahaya laser inframerah mencerap kelajuan 200 kenderaan. Untuk peranan setiap pengkaji, yang pertama, mencerap data, mencatat data kelajuan dan membuat pengecaman jantina serta penggunaan telefon pintar semasa memandu. Bagi bab 4, keputusan dan perbincangan. Untuk data temubual terdapat 3 iaitu peratusan kekerapan penggunaan telefon pintar ketika memandu, peratusan tahap kelajuan kenderaan ketika menggunakan telefon pintar dan peratusan menggunakan telefon pintar ketika memandu. Terdapat 3 data cerapan yang telah kami buat. Okey, yang pertama adalah data cerapan kelajuan kenderaan. Yang kedua adalah bilangan pemandu mengikut jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Dan ketiga ialah graf histogram peratusan dalam kelas dengan had laju kenderaan bagi pemandu yang memandu sambil menggunakan telefon pintar. Sebagai permatan yang terakhir, penyelidik berjaya mencapai objektif kajian iaitu untuk menganalisis tingkah laku pemandu dan kekerapan menggunakan telefon pintar semasa memandu, serta untuk mengenal pasti kesan penggunaan telefon pintar ketika memandu di kalangan pelajar universiti. Pemandu sewajarnya mengambil tindakan yang lebih proaktif seperti mengurangkan penggunaan telefon pintar semasa memandu untuk keselamatan diri, penumpang serta pemandu yang lain agar dapat mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku, seperti berlaku kemalangan. Terdapat 4 cadangan untuk mengurangkan risiko berlaku perkara yang tidak diingini semasa memandu. Antaranya ialah galakan perkongsian kenderaan ke suatu tempat sama ada bagi jarak yang jauh maupun jarak yang dekat, iaitu carpool. Seterusnya, penggiliran semasa mandu terutamanya pemanduan jarak yang jauh. Pemanduan kepenatan dapat berehat dan pemanduan dapat diteruskan dengan lebih cepat. Dan pemandu digalakkan memasang car Android maupun Apple Player pada kenderaan. Dan akhir sekali, mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum memulakan pemanduan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.